Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Dalam video ini, saya akan menerangkan apa itu psikologi pendidikan dan satu topik yang terdapat dalam psikologi pendidikan, iaitu perkembangan kognitif dan bahasa. Psikologi adalah kajian saintifik mengenai tingkah laku dan proses mental. Sementara itu, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi khusus dalam memahami pengajaran dan pembelajaran dalam persekitaran pendidikan. Ia adalah disiplin yang mementingkan proses pengajaran dan pembelajaran, mengaplikasikan kaedah dan teori psikologi serta mempunyai kaedah dan teori tersendiri juga. Perkembangan adalah pola biologi, kognitif dan sosio-emosi perubahan yang bermula daripada terbentuknya janin atau fetus dan berterusan sepanjang hayat. Sebilangan besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, walaupun akhirnya melibatkan penyusutan. Menurut Jean Piaget, kanak-kanak yang aktif membentuk suatu kefahaman terhadap persekitaran mereka melalui 4 tahap perkembangan kognitif. 2 proses penting dalam membina kefahaman tentang dunia persekitaran mereka ialah organisasi dan adaptasi, iaitu kemampuan kita untuk membezakan antara idea penting dan yang kurang penting, serta kemampuan kita untuk membandingkan satu idea dengan yang lain. Mari kita mendalami gambar rajah di atas. Di sebelah kiri rajah menunjukkan tahap yang dapat dipelajari oleh kanak-kanak secara bersendirian. Bahagian kanan pula adalah tahap di mana kanak-kanak masih belum dapat menguasai sesuatu kemahiran yang tidak sesuai bagi tahap umurnya. Bahagian tengah adalah zon perkembangan proksimal atau ZPD, iaitu zon di mana kanak-kanak dapat belajar perkara baharu dan boleh menerima tanggungjawab tambahan dengan bantuan tenaga pengajar yang cekap. Semasa kita mempraktikkan ZPD, ini menunjukkan bahawa kita mengajar pelajar apa yang sesuai mengikut usia dan perkembangan mereka. Kita juga memanfaatkan kesediaan mereka, bukan hanya menunggu mereka bersedia untuk belajar. Perkembangan bahasa adalah proses di mana kanak-kanak memahami dan berkomunikasi menggunakan bahasa semasa awal alam kanak-kanak. Semua bahasa manusia mempunyai ciri-ciri yang serupa, iaitu generativity tak terhingga dan peraturan organisasi bahasa. Generativity tak terhingga adalah keupayaan untuk menghasilkan banyak ayat yang bermakna menggunakan beberapa perkataan dan peraturan yang terhad. Mengapa kita memerlukan bahasa? Adakah anda fikir bayi yang baru lahir dapat memahami apa yang anda katakan kepada mereka? Mengapa atau mengapa tidak? Kebolehan berbahasa kanak-kanak semakin meningkat ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mendengar orang lain, membaca dan menulis. Bahasa membantu mereka menerangkan peristiwa masa lalu dan merancang untuk masa depan. Dalam perkembangan bahasa, terdapat 7 tahap komunikasi. Bagi tahap yang pertama, ianya merupakan kanak-kanak baru lahir hingga 3 bulan. Mereka merupakan bayi berkomunikasi secara refleks. Bagi tahap yang kedua, dalam lingkungan 3 hingga 8 bulan, bayi berminat dengan orang lain tetapi tidak berkomunikasi dengan sengaja. Seterusnya, pada tahap yang ketiga, dalam lingkungan 8 hingga 13 bulan, bayi berkomunikasi dengan sengaja dan menjadi sangat ramah. Pada tahap yang keempat pula, mereka dalam lingkungan 12 hingga 18 bulan. Di sini bayi memecahkan kod-kod bahasa dan menggunakan perkataan pertamanya. Bagi tahap kelima, iaitu dalam lingkungan 18 hingga 24 bulan, di mana kanak-kanak menggunakan ayat 2 perkataan dan perkembangan bahasa bermula. Pada tahap keenam, di sini mereka adalah 24 hingga 36 bulan. Pada fasa ini, kanak-kanak menggunakan ayat-ayat perkataan, 4 perkataan dan 5 perkataan. Yang terakhir adalah tahap ketujuh, di mana kanak-kanak telah berumur 3 hingga 5 tahun. Pada fasa ini, kanak-kanak menggunakan ayat yang panjang dan rumit serta boleh berbual.
Sekian sahaja video untuk perkongsian topik ini. Terima kasih.